Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jawatankuasa seterusnya, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada malam ni, menunaikan kewajipan kita sebagai orang Islam dan kita melapangkan masa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Kita kuliah kita di sini dalam tadabbur suratul Kahfi, dan kita berhenti pada ayat yang ke-60 dan 61 berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam berguru dengan Nabi Khidir, di mana kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir ini disebutkan dan diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi. Dan kita sedia maklum bahawa surah Kahfi ini surah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah dan ujian yang berlaku di akhir zaman. Surah Kahfi, surah berkaitan dengan ujian dan fitnah di akhir zaman. Banyaklah fitnah-fitnah yang telah dibincangkan dan dibicarakan sebelum ini. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah macam-macam fitnah akhir zaman. Dan pada kali ini didatangkan satu kisah cerita Nabi Musa ini sebagai nak menunjukkan bahawa ada fitnah ilmu di akhir zaman ini. Di mana bismillahirrahmanirrahim, kita baca sikitlah surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-60. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada muridnya Yusha' bin Nun, kita akan terus berjalan dalam misi mencari Nabi Khidir ini, dan destinasi kita yang kita nak tuju ialah pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Jadi kalau ikutkan sekarang ni pertemuan dua laut itu berada di Morocco, selat di antara Morocco dengan Sepanyol. Jadi selat itu ada dua jenis laut, laut Antartika, Laut Atlantik dengan Laut Mediterranean. Di mana di tengah-tengah laut itu ada dua color laut. Satu yang gelap, biru gelap, dan satu yang cerah. Jadi di antara dua laut ini, walaupun kedua-duanya laut, tetapi dua-duanya tak bertemu. Kalau macam kita di Maru Sungai, sungai Selangor tu, sungai apa tu? Sungai Langat kan, masuk ke laut, dan Sungai Langat air tawar, pergi ke laut dia bercampur terus.
Tapi pertemuan dua laut ini, kalau dalam Al-Quran disebutkan wujudnya pertemuan dua laut yang tak yang berpisah di antara dua tu. Nampak color ada dua. Satu yang biru, satu yang keruh sikit. Jadi itu salah satu daripada tanda keajaiban yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Akan berlaku, dan berlakulah pertemuan dua laut dan tengah-tengahnya ada pemisah. Tengok, berlaku dalam wujud dalam Al-Quran, berlaku dalam apa yang dapat dilihat yang sekarang ni ada di kawasan yang disebut sebagai Selat Gibraltar, selat di antara Sepanyol dengan Morocco sekarang ni. Cumanya saya tak pasti sama ada Nabi Musa ni berjalan daripada Mesir sampai ke Morocco, jauh. Kalau tuan-tuan tengok peta, jauhlah kedudukannya. Sama ada di situ ataupun tempat lain tu, wallahu a'lam. Tapi dalam surah Al-Kahfi ni disebutkan kita berjalan, kata Nabi Musa, berjalan sehinggalah berjumpa dengan pertemuan dua laut. Di situlah kita akan berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku kepada Musa, kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir ini melambangkan dan menjelaskan bahawa wujudnya fitnah ilmu di akhir zaman ini. Apa maksud fitnah ilmu? Lagi kita akhir zaman, lagi mudah dapat ilmu. Lagi akhir zaman, lagi mudah dapat ilmu. Lagi mudah nak bawa. Saya pun bawa telefon je. Kan? Semua ada dalam ni. Nak kuliah ke, nak kelas ke, dalam kelas ke, nak mesyuarat ke apa, semua dalam satu benda ni je. Kan? Semua ada dalam ni. Kalau hilang ni, hilanglah, habislah semuanya. Dengan macam-macam lah maklumat. Kalau hilang, hilanglah segalanya. Kalau ada, banyak membantu. Kalau hilang, hilanglah. Nak cari, nak maklumat, kalau berlaku lah, na'udzubillah lah kan. Banyaklah ceritanya kan, kalau dengan adanya maklumat. Dulu Imam Bukhari nak cari ilmu, jauh dia berjalan nak cari satu hadis. Sekarang ni duduk sekejap je, bersandar je. Tak payah bersandar pun, sekejap kan, boleh tahu. Bukan satu hadis, banyak hadis kita boleh tahu. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebut sebagai fitnah ilmu ini, bila kita lagi akhir zaman, lagi menghargai ilmu itu makin kurang. Menghargai ilmu makin lama makin kurang menghargai ilmu. Kenapa makin kurang menghargai itu? Kerana makin mudah, senang nak dapat. Lagi senang, lagi penghargaan itu lemah. Kita kurang bab menghargai ilmu. Dulu nak dapat ilmu susah. Sekarang ni dapat ilmu, buka YouTube, macam-macam ustaz ada. Nak ustaz jenis macam mana, boleh, semua ada. Nak ustaz Wahabi pun boleh, nak ustaz Syiah pun ada, nak ustaz Ahli Sunnah pun ada, nak ustaz lembut pun ada, nak ustaz keras pun ada. Nak ustaz yang serius ada, nak ustaz lawak-lawak pun ada. Macam-macam jenis ada. Kan? Bukalah YouTube, macam-macam ada. Bila macam-macam ada ni, mudah fitnah kepada ilmu ini ialah kita kurang dalam menghargai ilmu dan barangkali tidak menganggap ilmu sebagai suatu benda yang penting. Apatah lagi tuan-tuan yang disebut sebagai fitnah akhir zaman ini, nak jadi kaya tak payah ngaji tinggi-tinggi. Nak banyak duit tak payah ngaji tinggi-tinggi. Nak jadi kaya, nak banyak duit sekarang, pandailah guna benda ni, TikTok ni ataupun Facebook ni, boleh jual barang, boleh jadi popular sikit, boleh gedik-gedik sana, boleh joget-joget sana sikit kan. Ramai yang suka. Pak Haji pun kadang-kadang suka juga
kan. Jadi bila ramai yang suka, maka dia menjadi popular. Bila popular, tak payah ngaji jauh-jauh, ngaji tinggi-tinggi ni berhutang lah sudahnya. Hutang PTPTN kan, nyusah mak bapak nak bayar yuran, jauh payah apa semua. Jadi kan, yang menyebabkan wujudnya satu-satu adalah pandangan, taklah ramai tapi ada kan, khususnya di kalangan anak-anak muda, ada pandangan apa ngaji tinggi-tinggi, ngaji tinggi-tinggi pun bukannya ada boleh buat duit pun kan. Ngaji tinggi-tinggi berhutang sudahnya kan. Tengok aku, dia kata ngaji tak tinggi, tapi walaupun aku ngaji tak tinggi, aku boleh gajikan mereka yang ngaji tinggi. Kan ada yang sebut macam itu kan. Ini fitnah ilmu akhir zaman. Kita ni bila mengaji kan, bukan matlamatnya duit. Ada orang ngaji matlamatnya duit kan. Bukanlah tak nak duit kan, bukanlah tak pentingnya duit, tapi kalau matlamatnya duit, itulah jadinya kan. Maksudnya kan, ngaji ilmu tapi tak ada duit, berhutang. Buat apa? Biar aku macam aku tak ngaji tapi boleh kaya, pandai sikit guna alat-alat ni jadi kaya. Buat apa kau ngaji-ngaji? Ada yang berpandangan seperti itu. Ini yang disebut sebagai fitnah di akhir zaman, apabila kan, ada orang yang kurang menghargai ilmu. Apatah lagi ilmu sekarang ni sangat mudah, maka bila sangat mudah, maka dia punya tahap menghargainya tu dah makin kurang. Dulu kita nak dapat, contohlah dulu tuan-tuan, kita susah nak dapat RM10 tu susah kan. Dari zaman saya kecil-kecil tu kan, nak dapat RM10 tu payah dapat RM10 kan. Nak nanti jual asam keping setengah guni, lebih seguni tu, dapatlah RM9. Nak kumpul asam setengah guni gula tu, bukannya senang kan. Pergi panjat, habis ni bercalau dari ni punya dada ni, panjat pergi pulak kedai, dapat RM9 setengah, RM10 kan. Susah dapat RM10. Sekarang ni yang budak-budak, ayah nak RM10, nak RM10. Tapi iyalah zaman dah berubah kan. Tapi nak ceritanya, menghargai sesuatu yang kita dapat dengan susah tak sama dengan benda yang kita dapat dengan cara yang mudah. Inilah fitnah ilmu yang ada pada masa kini kan. Kerana semua orang suka santai kan. Semua orang suka mengaji, belajar secara santai, rehat-rehat, relax-relax kan. Sambil-sambil je santai. Bukan kat masjid kita fahamlah kan. Maknanya di kalangan tuan-tuan santai, janganlah berat, kita pun faham. Tapi sampai di tingkat universiti pun sama juga kan. Budak-budak nak santai kan, santai-santai lah. Santai-santai apa kan. Ini bukan ngaji dekat masjid, ini bukan ngaji dekat public, ceramah-ceramah umum. Ceramah-ceramah umum tu memanglah sifatnya dia tidaklah begitu berat kan. Ini pelajar universiti, pelajar-pelajar ni mesti fokus belajar, talaki apa semua. Tapi tak begitulah yang ada, realiti yang ada pada sekarang ini, yang kita sebut sebagai menghargai ilmu. Kerana daya fokus mereka dah makin kurang. Daya fokus dah kurang. Dia nak tengok benda yang bergerak, nak tengok benda yang boleh yang boleh dirasa, yang boleh ditengok. Kalau cakap begini kan, perlu kepada alat bantu mengajar, tunjuk macam mana, memanglah bagus. Tetapi kelemahannya ialah daya fokus dah kurang. Dia tak dapat, kita tunjuk, dia tak dapat nak masuk dalam minda dia. Dia tak dapat nak, kita kata, gambarkan dalam minda. Kena tunjuk macam ni, baru faham. Tak tunjuk, tak lukis, tak apa semua, dia payah nak faham. Itu dia punya kan, realiti yang ada pada hari inilah, dengan kemajuan alat bantu mengajar. Tapi kan, tak apalah, itu nak buat macam mana kan. Yang boleh saya fokuskan kat sini ialah dari sudut menghargai ilmu yang kita dapat kan, ilmu yang kita peroleh kan, sebagai suatu tanda bahawa kita sayang, kita mengangkat ilmu. Kerana ilmulah
yang memandu kita menjadi orang baik. Kalaulah disebabkan dapat ilmu sebab nak jadi kaya, maka kalau dah kaya tak perlu kepada ilmu, maka sudahnya kayalah yang menguasai kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang dibayangi ataupun yang berteraskan kepada hidupnya nak kaya. Kalau hidupnya nak kaya, memang lagi kaya, adalah yang lagi kaya. Jadi kaya, adalah yang jadi kaya. Sudah, memang tak akan berkesudahan. Setelah itu kita belajar, menuntut ilmu, cari ilmu, memandu hidup kita nak jadi baik, kan? Mudah-mudahan kita jadi dipandu dengan ilmu yang kita ada, dan itulah tujuan belajar daripada ilmu. Tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama yang boleh kita lihat bagaimana peranan ilmu dan juga fitnah ilmu sehingga diabadikan kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Kahfi ini. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita sebut berkaitan dengan ilmu ini, ialah keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu. Kita nak belajar ilmu ni, nak tahu dan nak beramal. Ada orang ada ilmu nak berdebat. Ada orang dia ada ilmu, dia nak pelemahkan orang, dia nak perjatuhkan orang. Ada orang ada ilmu, ada title doktor, ada title profesor, ada title orang yang ilmuwan, dia nak pelekehkan orang, dia nak perjatuhkan orang. Orang tanyakan dia ataupun orang ni kat dia, dia saman orang. Ini tak tahulah, saya taklah menyebut mana-mana individu, tapi secara umumnya kita belajar ilmu bukan nak menjatuhkan orang, bukan nak tunjuk kita pandai, bukan nak tunjuk kita hebat, tetapi kita nak beramal dengan ilmu. Bertambah-tambahlah kebaikan-kebaikan kita, sekurang-kurangnya kita tahu dan memandu untuk kita jadi baik, kan? Kalaulah bertambah ilmu, bertambahlah sombongnya. Inilah yang ditegur oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ni. Dan dalam kisah ni, bila disebut wahai Musa, anak murid dia tanya, wahai Musa, siapa yang paling alim? Dan Musa kata, akulah, kan? Yang paling alim, akulah yang paling alim. Betul lah, kan? Dia Rasul, dia boleh cakap dengan Tuhan. Apa-apa masalah dia cakap dengan Tuhan. Memanglah dia, kan? Takkanlah ada orang lain yang lebih. Kalau ada orang yang lain yang lebih, kan, mungkinlah orang yang lain tu yang layak menjadi Rasul. Begitulah dalam fikiran Nabi Musa alaihi salam. Lalu turun wahyu, bagi tahu Musa, Musa, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu. Mana kata, kau janganlah tunjuk act sangat. Ada lagi orang yang paling alim. Alim. Kalau begitu, ada orang yang paling alim, mana boleh, aku nak belajar lah, kan? Maknanya tuan-tuan, kita, kan, walaupun kita ni tahu, kan, walaupun kita ni alim, walaupun kita ni, kita tak semua benda yang kita tahu. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita belajar bab semayang ni, tuan-tuan. Di masjid ni ada tak bab orang mengajar bab semayang? Salah satu daripada subjek yang diajar di masjid ni, ada tak belajar bab kaitan dengan semayang? Batal wudu, kan, semayang jamak qasar, kemudian apa nama ni, rukun-rukun semayang. Tak tahulah, kan, saya pun tak tengok jadual detail. Tapi kita belajar bab semayang ni, tuan-tuan, pernah habis tak kita belajar bab semayang? Daripada dulu lagi, daripada kita kecil lagi belajar bab semayang, sampai tua belajar bab semayang. Orang ni, kau tak pandai-pandai ke ngajar bab semayang? Kan? Bukan tak pandai, kan? Bukan tak tahu. Kita belajar demi belajar, belajar demi belajar, bertujuan untuk menambahkan lagi kefahaman dan menambahkan lagi kekhusyukan kita, penghayatan terhadap semayang. Memanglah belajar macam semayang, belajar tentang macam mana nak iktidal, belajar macam mana rokok, kan? Takkanlah kita tak tahu. Daripada sekolah tu dah belajar, kan? Sekali, dua kali tak, tapi kita terus belajar, bukan sebab kita tak tahu,
tetapi belajar itu untuk menambahkan penghayatan terhadap sembahyang itu sendiri. Bila kita disebut tentang rukun dalam sembahyang, salah satunya i'tidal. Contohlah kita belajar i'tidal. Macam mana kita tunjukkan Nabi i'tidal, apa hadisnya, macam mana Nabi buat, macam mana Nabi tegur sembahyang sahabat-sahabat yang tak ada tomak ninah, disebut kepada kita. Kita pun belajar, kita pun dengar, kan. Dengar tu bukan kita tak tahu, tapi dengar itulah untuk menambah lagi penghayatan kita terhadap sembahyang, kan. Sebab itu kita belajar sembahyang sampai tua, belajar sembahyang, kan. Bukan apa tadilah, bukan nak menjadikan kita orang yang menghayati sembahyang. Sebab itu bab berkaitan dengan ilmu ni, belajar sampai kita tua, kan. Sampai kita ni bukanlah bermakna kita tahu belaka. Dan kalaulah benda yang kita tahu, untuk menambahkan lagi ilmu, mengingatkan benda yang kita lupa. Dan kalau kita tahu, kita dah ingat, dia akan menambahkan lagi penghayatan terhadap sembahyang, kan. Tiap-tiap kali bulan Ramadan adalah tazkirah Ramadan. Tiap-tiap kali bulan puasa, tiap-tiap kali ni adalah Isra Mi'raj. Adalah, kan kita tak tahu cerita Isra Mi'raj, baru je cerita Isra Mi'raj. Tapi untuk menambah penghayatan, itulah tujuan daripada ilmu. Kalau ilmu je banyak, kan, tak ada beramal, ilmu je banyak, macam iblis. Banyak ilmu, tahu. Dia pernah jadi ketua malaikat, dia tahu macam-macam benda, dia tahu. Tapi dia tak ikut Tuhan, tak guna juga, kan. Yang banyak daripada ilmu ni, ataupun tujuan daripada ilmu, ialah faham, kemudian beramal dan ikut agama. Itulah tujuan daripada ilmu. Tapi kalau tujuan ilmu nak belagak, kan. Sebab tu Nabi Musa ditegur oleh Tuhan, kan. Nabi Musa, ada lagi orang yang paling alim daripada kamu. Oh ya ke? Kan. Kalau begitu aku nak pergi belajarlah. Nabi Musa merendah diri untuk belajar, kan. Diabadikan kisah ni sebagai suatu pengajaran untuk kita semua, kan. Yang kita sentiasa untuk belajar demi belajar, demi belajar. Bukanlah bertanda bahawa kita tak tahu, tetapi tanda yang kita ni berusaha untuk faham. Yang kedua, kan, walaupun kita tahu, kita terus belajar kerana kita nak menjadikan diri kita ni orang yang tunduk, orang yang tidak sombong, orang yang mahu mendengar. Kalau tak disombong, alah dah tahu apa nak dengar dah, kan. Tak, dia turun dengar. Walaupun dia tahu, dia dengar, dia tunduk dengar, kan. Dia merendah diri. Itulah tujuan daripada ilmu, kan. Kalaulah dia ni belagak, kan, ilmu banyak belagak, jadi macam iblis. Buat apa belagak jadi macam iblis, kan. Kaya belagak jadi macam Qarun, kan. Ini bukanlah tujuan daripada agama. Sebab itu diabadikan kisah ini dalam Al-Quran, supaya disebut, dibaca kisah bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul, kan, sanggup, kita kata mencemar dulilah, kalau sultan lah, kan. Raja ni, kalau ni Nabi ni, maksudnya dia merendah diri, pergi belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam. Belajar tak pas pula. Cerita Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir tak pas, kan. Ngaji 3 ujian semua tak lepas. 3 ujian Nabi Khidir ajar, Nabi Khidir tanya, ataupun Nabi Khidir belajar ataupun mengajar Nabi Musa, 3 soalan, 3 semua tak lepas berlaku, semua tak lepas berlaku. Itu pengajaran. Macam mana nanti kita tengok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, kan, merupakan satu kisah yang menggambarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, kan. Kerana ada 3 perkara tadi. Yang pertama keberkatan ilmu, kan. Yang kedua, kan, ilmu ini mutaakhir ni kurang dihargai, kurang menghargai. Sebab ilmu bila dah banyak, dia jadi kurang lah, kan, menghargai. Yang ketiga saya tersebut lagi ialah perlu kepada ilmu ini, kerana, kan, bila dah akhir zaman ini, ulama-ulama banyak yang telah pun pergi meninggalkan kita.
banyak yang dah meninggal lah. Pas orang tuan guru, pas orang seorang. Yang tinggal tuan haru. Yang tinggal tuan haru. Banyak tok haru belaka. Yang tok guru banyak yang meninggal. Kan? Yang banyak sekarang ni kan ialah orang yang jadi haru. Banyaklah cerita-cerita kan yang dalam Facebook, yang dalam ni pakar-pakar jadi tok guru belaka. Kan nak mentafsirkan undang-undang, nak tafsirkan ayat, nak tafsirkan begitu begini kan. Ini yang banyak pada masa kinilah. Yang tok guru kan ramai yang dah meninggal seorang. Yang berbaki inilah di kalangan ustaz-ustaz kan. Cuma nak jadi tok guru ni kan bukan calang-calang lah kan, bukan calang-calang. Itu pun di kalangan ustaz-ustaz yang ada ialah terhad ilmunya, pengalamannya terhad kan, dan apa pun itulah yang ada dan kita cuba dapatkan dan kita cuba garap ilmu-ilmu yang sedikit-sedikit ini kita bangunkan supaya menjadi kita dapat kongsi sama-sama Dan yang keempat ialah kan, yang pertama berkat, yang kedua kurang menghargai, yang ketiga ramai yang telah mati, yang telah meninggal dunia, nak cari ganti itu payah. Yang keempat ialah tujuan ini adalah supaya menjadikan kita orang yang tunduk, yang patuh, yang warak dan yang tak sombong. Inilah tujuan daripada dibincangkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ini. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka ni tuan-tuan pun pergilah. Mereka pun merancang pergi ke tempat yang disebut sebagai Majma'al Bahrain, tempat bertemu dua laut. Jalan-jalan jauh lah kot barangkali. Kalaulah daripada Mesir pergi ke Morocco tu sangatlah jauh. Dan kalau perjalanan kapal terbang mungkin 3 jam lah kot. Mungkin 2 jam, 3 jam lah. Jauh lah kan. Jauh. Kalau dulu mana ada kapal terbang. Kalau ada pun kuda. Dan pun maknanya konsep sebagai jauh lah. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan. Lalu kan Nabi Musa diberikan wahyu. Clue ataupun kita clue lah. Kalau kamu jumpa tempat itu kan, bekalan kamu ikan yang ada dalam bakul kamu tu akan hidup, akan melompat. Pening macam mana ikan boleh melompat. Terima je lah, ikut je lah, bacalah clue tu, pergilah sana, melompatlah dia. Dia rupanya ikan kering. Ikan kering. Macam kita ni ikan kering lah kan. Mereka pun ada, orang Arab pun ada juga ikan kering. Bukan Melayu jadi ikan kering, orang Arab pun ada ikan kering kan. Tempat-tempat lain di ni pun ada juga ikan kering, daging kering. Kita jarang kita dengar daging kering. Yang kita buat serunding je ada. Tapi mereka ada daging ikan kering dan kita pun ada ikan. Cuma konsepnya macam mana tu wallahu alam lah. Macam mana dia buat dia punya ikan kering tu macam mana saya tak tahulah kan. Tapi sebut ikan kering. Haud ikan yang dalam bakul, yang dalam bekas mereka tu akan turun melompat. Mereka pun berjalan. Berapa hari itu pun taklah disebutkan berapa hari. Sampailah ke tempat itu, mereka pun duduk rehat, makan bekalan kan. Jadi ikan yang dalam bakul tadi dah pun melompat. Lalu mereka pun tak ingat clue ni. Tempat tu ialah ikan melompat. Ikan keluar daripada ni. Mereka jalan lagi. Jalan-jalan lagi, tengok dalam bekalan ikan dah tak ada. Barulah Nabi Musa teringat, oi, clue kita kat sana, tempat kat mana kita ni. Balik, berpatah balik, berjumpalah dengan Nabi Khidir alaihi salam. Lalu inilah antara kisah yang diabadikan, kisahnya dalam surah dalam surah Al-Kahfi ini. Lalu mereka pun disebutkan dalam ayat yang ke-62 63. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safina hadza nasaba. Bila dah lalu melintas tempat dua laut tu kan, kata Nabi Musa, kita berhentilah, kita makan sini sekejap.
Kemudian kata pemuda, kata pembantu dia, Yusha' bin Nun, kita macam kalau kita pergi ke ada satu tempat batu ni, sebab pada tempat itu kan, aku lupa ikan yang telah pun melompat waktu kita berehat di batu itu. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ceritanya mereka berehat di satu batu kan, lepak-lepak situ, kemudian mereka berjalan. Bila berjalan-jalan, ketika mana mereka duduk di batu itu, ikan tu melompat keluar. Mereka berjalan nak makan, lalu teringat perut lapar, tengok-tengok bekas dah tak ada ikan, dan mereka patah belakang balik ke tempat batu itu. Itulah dia punya kisahnya. Kemudian bila dah jumpa tu, mereka cari apa semua tu, berjumpalah dengan Nabi Khidir alaihi salam. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kedua-duanya berjumpa dengan seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami, iaitu Nabi Khidir alaihi salam, yang kami berikan kepada dia rahmat dan kami ajarkan ilmu daripada sisi kami. Bahasa sekarang orang panggil dengan ilmu laduni, ilmu yang datang daripada yang diberikan oleh Tuhan, tanpa diajar. Dia dapat, Nabi Khidir dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus kepada Nabi Khidir, dan ilmu dia disebut sebagai ilmu hakikat, ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh tahu tentang nasib manusia, tentang alam, tentang masa depan. Dia boleh tahu tentang perkara berkenaan yang menyebabkan Nabi Musa tak dapat nak belajar dengan Nabi Khidir. Sebab Nabi Musa ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat. Nabi Khidir dia boleh tahu kan, orang ni mati bila, macam itulah. Budak ni esok nak jadi apa, dia boleh tahu. Lepas ni esok akan jadi apa, dia boleh tahu. Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa tak ada ilmu tu. Kerana ilmu tu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala bagi kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nak belajar, kata Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Khidir, kamu tak boleh sabar dengan aku. Salah satu daripada tanda clue awalnya ialah Nabi Khidir kata, kamu yang tak boleh nak sabar dengan aku. Sebab Nabi Khidir tahu Nabi Musa tak boleh sabar. Kan? Ini kan ilmu yang ada pada Nabi Khidir ini disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni tuan-tuan ialah benda yang kita tak belajar. Allah Ta'ala yang beri. Kan? So kita boleh dapat dah ilmu laduni macam Nabi Khidir ni. Tuan-tuan, Nabi Musa pun tak dapat, kita ni saya berangan lah. Gitulah bahasanya tak. Kan? Nabi Musa pun nak belajar, tak dapat. Kita ni tak payahlah nak mendakwa, saya ni ada ilmu laduni. Tak payah. Siapa yang mendakwa dia ada ilmu laduni, ilmu tahu apalah hati orang, ilmu masa depan, udah. Sembang boleh lah. Kan? Dia kata kau kiamat esok 28 kiamat, 2030 kiamat, sembang boleh lah. Kan? Nak bagi sedap cerita, ada. Nak bagi si masa lapang, kadang-kadang tak payah lah. Yang sembang yang jenis sembang kari ni, ada. Dia tahu masa depan lah, dia tahu begini, tak payahlah. Sebab semua tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang lebih tahu berbanding dengan manusia. Siapa di kalangan manusia yang boleh tahu masa depan? Contohnya buat tilik nasib. Ada tak orang pergi tilik nasib? Kan? Tengok tangan, dia kata, kan? Bayar RM10. Bayar RM10. Ada yang dekat dekat kedai ke dekat apa kan, ada setengah tempat tu dia buatlah tempat tilik nasib. Tapi kena bayar. Kena bayar. Masuklah dia punya tarikh lahir kita berapa, ilmu bintang-bintang ni. Zodiak lah, apa benda lah, saya pun tak tahu lah nak sebut dah. So kita bayarlah RM10 ke RM5 ke. So dia bagi tahulah, ini masa depan esok jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini.
Itu semua karut belaka. Kerana yang tahu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai serban besar mana pun, kalau dia mendakwa, dia tahu masa depan, itu semua bohong. Kerana yang tahu masa depannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi kita tuan-tuan, apa yang boleh kita buat ialah, kata Nabi dalam satu hadis ni, man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Allamahullahu al-ilma ma lam ya'lam. Allah Taala bagi tahu dia. Allah Taala akan ajar kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Kan? Kita ni nak dapat ilmu laduni boleh macam mana? Kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Tahu. Bila kita buat. Dan sebenarnya bila kita buat, akan lagi bertambah pengetahuan kita. Ya, ini yang Nabi sebut, kan. Nak kata ilmu laduni tu entahlah, kan. Tapi bila kita buat, akan bertambahlah pengalaman. Contohnya, tuan-tuan, kalaulah pomen kereta, kan. Pomen kereta, contohlah pomen kereta. Dia praktis hari-hari, kan. Memanglah mula dia belajar buka tayar je, kan. Mula-mula dia pergi belajar kedai pomen, kan. Ada kerja kosong dia kerja kat situ. Memang mula-mula dia belajar buka tayar je, kan. Tokey dia raja buka tayar. Dia pun buka tayar lah. Buka tayar, pasang tayar, kan. Kemudian takkan itu je ilmu yang dia tahu. Kalau lah setahun belajar dekat kedai pomen, mestilah tahu lebih sikit, kan. Tahu, kan. Dia praktis, kan tahulah sikit buka enjin, kan. Mula tokey dia suruh buka lah ni, buka apa nama absorber. Pandai buka absorber pula. Kemudian dry shaft, kemudian buka dia punya bush, tukar bush, kan. Makin lama makin akan dia terti, akan dia faham, kan, hasil daripada pengalaman dia. Dalam agama pun begitu juga, tuan-tuan. Bila kita beramal, bila kita buat satu-satu amalan yang kita lakukan, buat contohnya semayang duha, baca Quran, buat gitu, buat begini, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sesuatu yang kita pun tak tahu apa yang kita tahu. Kita pun tak tahu apa yang diberikan kepada kita. Tapi kita rasa ada something yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan itulah nak kata ilmu laduni itu, wallahu a'lam lah. Tapi Allah Ta'ala akan ajar kepada kita sesuatu hasil daripada pengalaman dan pengamalan kita yang dilakukan secara berterusan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
Tuan dan mati Allah. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang proses pembelajaran ini. Nabi Musa diberi 3 ujian. Dan 3-3 semua tak pas berlaku. Yang pertama, berjalan, mereka pun berjalan, berjumpa dengan kapal. Bukanlah kapal besar, maknanya kita kata perahu lah. Perahu tu kita bayangkan perahu ni kecil. Wallahu alam lah kecil macam mana, tapi disebutkan sini safinah. Bukanlah kapal besar, tapi lebih besar sikit daripada perahu. Bukanlah besar sangat, tapi sesuailah dengan keadaan yang mereka boleh naik lah. Lalu bila dah naik, dah berjalan, Nabi Musa pula Nabi Khidir pecahkan, cuba cacatkan keadaan kapal itu. Nabi Musa marah. Kita dah naik kenderaan, tiba-tiba kita pecahkan ataupun pergi ambil kapak, pergi katuk, pergi cuba nak pecahkanlah dia punya perahu tadi ataupun kapal tadi. Nabi Khidir kata, itulah kamu tak sabar, kamu tak boleh nak sabar dengan aku. Tak apalah, Nabi Musa pun berjalan, jumpa budak. Nabi Khidir pergi bunuh budak ni. Marah lagi Nabi Musa. Budak-budak yang elok tengah main, tiba-tiba kau bunuh. Itulah, kau tak boleh sabar kan? 2. Yang ketiga, pergi berjalan lagi satu tempat, jumpa dengan satu bangunan yang dah usang. Mereka Nabi Musa dan Nabi Khidir ni berusaha lah, gotong royong lah kan, nak betulkan bangunan tadi yang dah usang, bersihkan, betulkan apa semua kan, elok. Nabi Musa kata, kita ni dapat upah ke buat benda ni kan? Nabi Khidir kata, itulah, kalau kamu komplain itu memang tak lepas lah syarat belajar, minta lepas. 3 cabaran ataupun 3 ujian yang diberikan kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Musa, semua tak lepas. Apa pengajarannya kepada kita kan? Yang pertama, belajar ni kena usaha. Belajar ni kena usaha. Berjaya tak berjaya dalam konteksnya kan? Bukan bererti Nabi Musa tak layak lepas tu menjadi Rasul, tak ada. Nabi Musa terus menjadi Rasul kan? Tetapi kan, yang mungkin Nabi Musa tak diberitahu lah ilmu yang disebut sebagai ilmu hakikat, ilmu yang ada di sisi Tuhan. Kerana siapa tahu kapal tadi kalau melintas dengan keadaan yang elok, nanti akan diambil oleh oleh raja yang zalim. Siapa tahu, tak tahu. Macam kita lah naik kenderaan, elok je kan, siapa tahu kat depan tu ada roadblock JPJ. Masalahnya kita ni kan, road pun tak ada, apa pun tak ada kan. Jadi yang tahu tu Nabi Khidir tahu apa yang akan datang. Nabi Khidir tahu. Bunuh budak. Budak ni esok besar jadi jahat.
Kita tahu ke budak-budak kita kan dekat rumah ataupun budak kat sekolah nakal punyalah nakal kan. Kita tak kata jahat, nakal lah, nakal kan. Besar-besar ni esok tahu ke dia ni elok ke tak elok, jahat ke tak jahat? Tak tahu. Nabi Khidir tahu budak ni esok kalau besar dia akan kufur dengan Tuhan. Sekarang ni biar mati kecil, awal-awal mati, habis cerita. Kata Nabi Khidir alaihi salam. Tak tahu. Tempat yang ketiga, tempat yang mereka usang tadi mereka baiki kan. Kamu tak tahu Musa, ini tempat anak yatim kan. Kamu tahu merungut je. Kita mana kita tahu kan. Maknanya ilmu yang ada pada Nabi Khidir ni ilmu yang tinggi yang tak diperoleh oleh Nabi Musa alaihi salam. So kita ni macam mana? Kita ni ialah berusaha untuk belajar. Minal mahdi ilal lahdi, daripada kecil, daripada buayan sampailah tua, teruskan belajar. Yang kedua, tiada erti kegagalan dalam menuntut ilmu kan. Belajar, terus belajar kan. Kerana belajar ni tak ada had umur, belajarlah. Kerana kegagalan itu kan, mungkin kegagalan dalam periksa kan. Dalam periksa mestilah ada yang berjaya, ada yang gagal. Tapi dalam hidup ni tuan-tuan, kalau gagal dalam hidup masalah kan. Walaupun dia miskin bukan bererti dia gagal. Walaupun dia kaya tak semestinya dia dianggap berjaya. Kerana ukuran gagal dan berjaya ni bukan ukuran kat dunia. Bukan ukuran kat dunia. Kalau begitu orang kaya berjayalah kat akhirat tu. Kalau itu orang miskin gagallah kat akhirat tu, belum tentu kan. Maknanya yang diukur nanti, ukuran berjaya tak berjaya bukan kat dunia, ialah kat akhirat. Sebab itu teruskan. Yang belajar, belajarlah. Yang tak lulus dalam satu periksa, pergilah belajar di tempat yang lain. Tak lulus begini, pergilah tempat lain. Supaya belajar ni, buat kata tadilah, kita belajar bab semayang daripada muda sampai tua, belajar bab semayang. Belajar apa bab semayang daripada muda sampai tua? Bukan masalah tak tahu, tetapi belajar tu sebagai tanda penghayatan kita daripada masa ke semasa untuk kita lebih mendalami bab-bab yang berkaitan dengan semayang. Tentang dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan bab yang berkaitan dengan Nabi Khidir ni, ilmu dan fitnah daripada ilmu kan. Yang pertama ialah keberkatan ilmu kan. Ilmu ni yang penting daripada ilmu ialah berkat. Yang kedua ialah menghargai ilmu. Menghargai ilmu. Yang ketiga ialah ramai orang yang banyak ilmu kan. Orang yang kita kata tuan-tuan guru, tok-tok guru kan, ramai yang telah pun meninggal kan. Penggantinya cukuplah susah nak dapatkan ganti. Yang keempat ialah berkaitan dengan fitnah ilmu ni ialah yang ilmu ni kita tahu bukan nak belagak kan, tetapi ilmu lagi kita tahu, lagi kita menjadi orang yang tunduk, yang tak sombong kan. Bukan tujuan ada ilmu untuk kita merendah-rendahkan orang, tapi tujuannya ialah untuk kita merendah diri dan juga untuk kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan dapat mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.